Selamat petang dan selamat datang ke dalam ruang lanjutan lokal. Okey, hari ni sesi Zul ada satu. 1 jam 5 Satu sampai jam. 6. Itulah. Hai Zul. Hai, Assalamualaikum Datul. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita nak tahu cepat-cepatlah apa dia analisa Mm-mm. pasaran hari ni yang Zul nak kongsikan kejap lagi sejam ni. Okey, pasaran hari ini agak bercampur Datul. Pagi tadi kita ada Reserve Bank of Australia yang mengekalkan kadar faedah, mengekalkan polisi sedia ada dan dia punya sasaran kepada asset purchase dia pun kekal. So maksudnya tak ada nampak lagi dia nak keluar daripada easing polisi dia, tapi selepas tu kita nampak a bit of Australia dollar punya kekuatan disebabkan oleh kekuatan New Zealand dollar. Sebelum tu, sebelum RBA punya statement pagi tadi, kita ada laporan daripada satu institusi kewangan dia lah, NZA, yang melihat kemungkinan untuk RBNZ menaikkan kadar faedah seawal tahun ini, Zatul. Dan itu yang berlaku pada awal pagi tadi. Tapi masuk sesi Eropah sekarang ni, kita dah nampak US dollar kembali mengukuh. Jadi maksudnya agak bercampur. Dan kita nampak Euro JPY membuat new low. Something interesting sebab pada semalam kita ada US yang bercuti, jadi kita nak tengok arah sebenar pasaran, tunggu liquidity lebih tinggi pada sesi US pada sebelah malam nanti. Esok awal pagi, tengah malam kita akan ada FOMC minute, itu yang ditunggu pasaran, sama ada kita akan nampak mula how serious Fed akan nak mula mengetatkan polisi dia. Itu yang ditunggu pelabur sebenarnya minggu ni, Zatul. Okay. Khalid. Alright. Khalid dah masuk dah. Okay, awal dia masuk. Okay, jadi teruskan dengan Zul 1 jam sampai jam 6 petang hari ni. Untuk tanya soalan, nak tahu lebih lanjut tentang analisa pasaran semasa, dan ada apa-apa soalan, tanyalah dekat ruangan komen macam biasa. Sampai pukul 6 ni Zul akan tolong jawabkan. Okay, tak nak ambil masa Zul dah. Kalau Zul dah sedia, saya serahkan ke Zul pula. Okay. Silakan Zul. Thank you, Datul. Thank you, Datul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak dalam satu sesi je hari ni dekat website kita ni. InsyaAllah kita akan ada lagi dekat webinar. Jangan lupa untuk register webinar kita start daripada 7.30 sehingga jam 10 malam ni. Jadi untuk hari ni kita tak dapat teruskan apa yang kita bincangkan semalam. Santi, Galih, Joe, wassalam. Dan rakan-rakan yang lain, kita akan sambung balik pada esok. Pian, waalaikumsalam. Kita akan sambung topik yang kita bincangkan tu esok, portfolio dagangan dia. Kalau sempat kita tengok, kita orang Sarawak cakap mengabas sekejap lah. Kita jenguk sekejap lah. Jadi hari ni untuk sesi petang ni kita cuma tengok analisa pasaran sebab ada satu sesi sahaja. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak. Panggil Zul saja, seorang full-time investor, dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey. Jadi kita lihat kepada pasaran, apa yang sedang kita lihat nampak sekarang. Seperti kita sebut tadi, kejap saya update yang ni kejap. Okey. Seperti yang kita sebut tadi, kita ada RBA pagi tadi, tapi yang utamanya sebenarnya NZA Business Confidence Report, yang di mana laporan berkenaan menunjukkan bahawa ekonomis, inilah laporan daripada ekonomis yang ini NZA ni, menunjukkan bahawa ekonomis mula menjangka untuk RBNZ menaikkan kadar official cash rate, OCR dia
mungkin akan mula dinaikkan pada tahun ini, lebih awal daripada jangkaan pasaran tahun depan sebelum ni. Jadi itu menyokong kepada antipodian. Antipodian ni currency dari sebelah hemisfera selatan lah. We are referring to Australia dollar dan juga New Zealand dollar. Jadi itu menyokong kepada antipodian pada sesi dagangan Asia pagi tadi. Selepas tu kita ada RBA yang mengekalkan polisi sedia ada. Tapi Australia dollar disokong oleh movement dalam New Zealand dollar. Masuk sesi Eropah, London session, tak ke mana, Badrul wassalam, tak ke mana. Kita ada momentum yang semakin kurang, kelemahan US dollar. Selepas tu kita nampak sekarang ni US dollar reject selepas AUD US dollar sampai dekat kawasan equilibrium. Itu yang kita katakan semalam. Sentimen semasa agak bercampur, mula pergi kepada lebih negatif. Pelabur ataupun pasaran dekat US akan dibuka balik pada malam ini selepas bercuti panjang Independence Day. Dan semalam juga bercuti. Jadi malam ni kita tengok liquidity yang lebih tinggi. Okey, yang besar minggu ni of course kepada FOMC. Jadi kita spend lebih banyak masa dekat chart ni. Hala tuju yang kita bincangkan pada semalam masih lagi seperti yang tak ada perubahan, di mana kita menjangkakan US dollar masih lagi dalam struktur pembetulan untuk Mac 2020. Setakat ini kita berada dekat kawasan ni. So we are expecting 3 wave correction ke atas equilibrium sebelum US dollar meneruskan kelemahan dia. Jadi tak ada perubahan daripada sudut view itu. Pada masa yang sama kita sedang tunggu untuk sejauh mana volatility dekat ini dollar index. Okey, USD JPY. Sejauh mana momentum pergerakan USD JPY. Kita nak tengok benda ni bukan apa. Sekiranya dekat kawasan sini, ingat 3 ni akan ada 1, 2, 3. Kita nak tengok yang move yang ketiga ni, kaki ketiga ni, sebabnya kalau dia dalam motif, kalau dia melangkaui ataupun sampai 1618, itu bermakna dekat indeks ni akan extend, akan lebih kuat lagi. Movement dia kat sini akan lebih kuat lagi lah. Kita akan ada kelemahan JPY, kita akan ada US dollar yang masih ada momentum. Maksudnya saham tu tak jatuh. Itu maksud dia. Kita akan tengok pergerakan USD JPY untuk nak jangka apa yang kita nampak dekat indeks. Sebab itu mempengaruhi semua market. Anda pun dah nampak sekarang ni kan, Pian? But Santi, everything is connected. So apa yang kita nampak dekat lower time frame, so dekat bigger time frame tak ada perubahan setakat ini. We are still waiting, we are still going with that structure, di mana kita sedang tunggu untuk USD JPY. Dekat chart USD JPY saya belum update dengan view itu. Kita dekat view yang tadi tu, kita sedang membetulkan struktur ini, struktur daripada 2015, dan kita sedang berada dekat membuat B ni. Kalau USD JPY lebih kuat, dia punya momentum. Untuk semasa saya tak tukar lagi, kita masih gunakan view ini, di mana untuk pergerakan semasa USD JPY sedang membetulkan pergerakan untuk Disember 2016. Cuma yang kecil ini saja. Ada kemungkinan dia buat yang lebih besar sebab kat sini nampak seperti 5 wave, seperti yang kita tunjuk yang awal tadi. Tapi saya tak tukar lagi. Apa pun anda tak short lagi, anda tak short USD JPY. Anda tak short dia. Kalau dia naik kat sini, boleh tak short dia? Tak. Sebab ini bukan lower low. Okey, ini bukan lower low. Okey, itu secara besarnya. Saya start dengan itu dulu dan kita pergi kepada lower time frame. Okey, dekat indeks. Indeks saya extendkan lagi US 500 ni. Sebelum ni kita katakan 3 ni habis kat sini, but the structure kat sini masih dalam yang sama. Masih dalam
masih dalam yang sama, we are resetting. Kalau ini jatuh lebih lagi dan sini lebih besar, saya akan balik ke 3, 4 dan 3 ini kita sedang buat 4 yang ini. Sebab nampak dia dah reset daripada structure 2 ni. Maksudnya yang biru ni habis. Reset tu maksudnya yang biru ni habis. So kita sedang, biru 3 tu habis. Biru 3 ni habis. Dan kita sedang buat 4. Itu maksud dia. Yang ini. Yang ini dalam structure biru tu kan. Dia break kan. So kita katakan ini adalah 4. Nanti saya update. Nampak seperti itu berdasarkan momentum semasa kejap. Okey. Nanti saya update dia lepas kita punya sesi. Okey, untuk untuk indeks tak ada peluang untuk entry, tak ada. Pada waktu sekarang tak ada. Unless saya akan cari peluang sekiranya dibuat yang lebih besar. Itu saya entry. Kalau dia buat macam ni, itu saya entry. Then kita akan katakan ini adalah 1, 2 yang ini. 1 dan 2. Then kita entry Then kita ada incomplete sequence. Faham Bat? Sekarang ni tak ada. Kita dah ada higher high terbentuk, breakout 5 wave. Kita ada incomplete sequence tetapi correction dia terlalu kecil. Faham? Ini tak sampai 1. Jadi kalau dia buat yang besar, then kita boleh trade yang 2 ni. Kalau dia buat kecil macam ni, jangan. Itu tandanya, kalau dia sampai equal leg, itu kemungkinannya dia habis the whole structure untuk lengkapkan 5 ni. Ingat tak? 3, 4, 5. 5 tu paling sikit dia berapa? Fibo terbalik tu. Santi, ingat tak? Untuk kira 5 tu, Fibo dia berapa? Fibo retracement. Ingat tak? Kita ambil 3, sambung kepada 4. Kawasan ni, 123.6 kan? Okey, dia dah sampai. 123.6 ke 1618. Ingat 3 cara untuk kira wave 5. Kawasan ni dah masuk. Ni dah sampai area dia. Jadi boleh tak 5 ni habis bila-bila? Boleh? Sebab itu saya katakan unless dia buat yang besar, nampak? Bukan 38.2. 123.6 daripada wave 3 dan wave 4. Dia dah masuk area tu. Lagging. Okey, nampak benda ni? Apa yang anda apply semua. Dan kalau itu berlaku, kita cuma pindah 1 dari sini. 1, 2, 3, 4. Ini wave 5 dan kita buat yang besar ke bawah. Nampak? Macam mana kita tahu itu adalah correction cuma kepada yang ini sahaja dan kita boleh enter 1 dan 2? Kita tak tahu. Waalaikumsalam, Rosli. Kita tak tahu. Yang kita boleh nampak adalah kepada lain-lain indeks. Dan kalau kita lihat kepada US 30, pada waktu ini, kalau kita tengok correction ini, anda tengok RSI dia membetulkan structure ini tau. So, ada kemungkinan kalau dia buat yang lebih besar, kalau anda nampak, dia buat kecil je. Kalau dia buat kecil macam ni kan, dia buat kecil, tak jauh pun, tapi RSI dia lain macam. Kalau RSI dia membetulkan, break out this trend line, sikit lagi itu bermakna kita nak habiskan untuk struktur yang besar. Faham? Jadi itu bermakna kita dah habiskan 1 ni. Ni tukar color je. Dan kita nak habiskan dia. Okey? Itu je. Anda tengok RSI dia, apa bentuk RSI dia. Itu cara paling mudah untuk anda nak tahu struktur mana, fraktal mana yang dia sedang buat. Anda tengok dia sedang betulkan fraktal mana. Ni simple je nak tukar dia. Jadi nak habis, lepas tu kita buat correction besar, lepas tu naik ke atas. Okay? So pada waktu ni tak ada setup. Anda kena tengok yang kat sini apa dia punya bentuk. Ini ada incomplete sequence.
Tapi ingat, satu ni tak break high. Jadi sebab itu kalau 3 wave kat sini anda tak trade. Satu time frame punya trend satu je. Anda nak 2. Macam US 500 tadi, dia dah buat higher high. Jadi trend daripada belakang continue, dalam ni ada incomplete sequence. Jadi kalau ada 3 wave yang membetulkan this structure, 1, 2, 3, 4 and 5, dia buat 1, 2, 3, anda boleh trade. Itu beza dia. Ada 2 time frame. Jadi anda pilih US 500 kalau dia buat correction yang besar. Jadi kat sini 1, 2, yang dekat US 500, US 30 ni, itu adalah ini. Biru. Ini tukar color kepada merah. Dan kat sini adalah 1, 2 biru. Macam ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4 and 5. Kita aturlah supaya 3 dia tak pendek. Lepas tu kita dah 1, 2 dan 3. Elliott wave ni anda boleh buat apa saja asalkan anda ikut hukum dia. Dia tak ada apa-apa. Boleh alih 3 kat sini, 4 kat situ. Tak ada masalah. Okey. Nasdaq pun sama seperti US 500 tadi. Nasdaq dia punya fractal adalah lain. So di antara kedua tu US 500 dan Nasdaq, asalkan indeks anda tak short, kita masih jangka dia ke atas. USD JPY tu belum jatuh. USD JPY maksudnya kita tak menjangka any negatif positif yen dynamic. Belum. Anda nampak EJ jatuh, itu bukannya yen punya kuat. Itu adalah US dollar punya kuat. Nampak tak benda ni? Dia tak adalah terus risk off, risk on, yen kuat, yen lemah. Tak. Anda kena tengok 3 benda. Okey? Jadi kalau sini membetulkan this structure, 1, 2, 3, structure ini, bukan structure besar ni. Sebab masa, ini time. Jadi kalau itu berlaku, apa kita buat? 1 kita kat sini. 2 kita kat sini. Faham tak, Pian? Jadi 1 ni kat sini. Ini 2. Nampak? Lukis WXY ABC. Tak kisahlah. Saya tak peduli sangat WXY ABC tu kali. Tempat dia sama. Anda nak trade, bukan nak buat buku Elliott wave. Faham tak? Kalau saya tak nampak divergence, saya letakkan WX dan Y. Itu je. Saya pergi time frame kecil-kecil tak nampak. Saya tukar kepada WXY. Kalau memang nampak structure tu 5 wave, saya letaklah ABC. Tak ada divergence pun, memang dia 5 wave, letaklah ABC. The argument about ABC dan WXY itu dah bermula sejak tahun 1940. Jadi kalau kita nak argue dia sekarang, biar orang tua-tua dulu pergi argue. Saya WXY ke ABC ke, tempat dia sama. Itu je, tak kisah. Itu je, bagi saya itu je. Okey. Kalau tapi daripada sudut market dynamic, dia ada peranan dia. So ini adalah 3, 4. Okey, ini US 500, US 100. Untuk DAX sama, I'm not interested pada semasa. Ini totally sideways market. Ini totally sideways market. Dia boleh jatuh bawah ini. Kalau dia jatuh bawah ni, 1 ni kat sini. Satu ini, apa dia lock pula dah. Kenapa ni lock? 1 ni ke atas sana. Kalau dia jatuh ke bawah dan kita sedang buat wave 2. Tak ada apa-apa. Nothing, tak ada problem. JPY, Nikkei, we are still waiting untuk ke bawah sebelum naik ke atas. Tak ada, wassalam, Limun. Okey, 1 ni bukan higher high, not interested. Jadi yang anda tunggu kalau sekiranya US 100, saya letak kat US 100, saya letak kat sini indices, US 500 cash and US 100 cash is doing bigger pullback.
against H1 structure. Faham? Kalau dia buat yang besar sikit, then anda masuk. Okay. Itu adalah untuk US ini. Anda tak akan jangka hujung trend untuk dia buat ke bawah. Ya? Itulah trend following. Anda ikut je trend dia. Sampailah dia menunjukkan reversal. Macam mana dia, anda tahu dia reversal? Dia kena stop loss. Itu je. Okay. UK 100 kenapa? Ni semua lock ke? Okay. UK 100 kita dah ada higher high. Ingat, satu ni bukan high. Jadi anda tak trade dia dekat pullback ini. Tak ada apa-apa. There is no trend there. Untuk IBEX kita masih position ni masih valid. Position ini masih valid. Kenapa dia lock? Kejap. Saya tak dapat nak. Kenapa ini lock? Okay. Jadi sini kita masih tunggu limit order kita. Ini masih dalam correction. Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 kali. Jadi A, B dan C. Boleh kalau nak lukis A, B dan C. Tak kisah. Tempat dia sama. Kenapa kita tandakan dia sebagai A, B dan C? Sebab kenapa kita tandakan dia sebagai A, B, C? Boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Sebab kaki pertama ni adalah 3. Sebab tu kita tandakan dia A, B, C, W. Boleh tak jadi A, B dan C? Boleh. Anda kena lukis 1, 2, 1, 2, extend. 3, 4. Kat mana anda nak letakkan 3, 4? Kalau anda pergi time frame kecil, anda akan nampak benda tu. Ini untuk IBEX. Jadi apa pun 3 wave, tak kisah dia A, B, C ke, W, X, Y ke, tempat dia sama. Okey, itu untuk IBEX. Jadi IBEX kita dah ada ni. Kalau anda enter IBEX, anda tak enter US 500, anda tak enter US 100. Benda sama. Okey, yen pair. Kita ada something interesting yang berlaku dekat Euro JPY, di mana Euro JPY break another low dan kita letakkan ini sebagai 7 swing. Maksudnya kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bermakna untuk euro US dollar dekat sini ada kemungkinan untuk euro US dollar ni kalau dia tak break bawah, euro JPY naik balik, ini akan buat macam ni. Ini tak complete kan? Wassalam Rashidi. Ini tak sampai 100% kan? Daripada bawah ni kan tak sampai kan? Jadi kalau euro JPY naik, ini akan buat macam ni. W, X dan Y. Untuk lengkapkan 100% dia. Faham? Jadi kita akan ambil equal leg kat sini. Jadi mereka yang letak limit order tadi tak kena. Anda akan tunggu satu lagi kat atas. Itulah dia. Itu maksud dia kali. Apa pun kita ada incomplete sequence yang besar. Kita masih menjangka akan ada masih kekuatan US dollar tu tak habis. But we are expecting ini. Saya tak letakkan dia dulu. Saya cuma letakkan apa yang kita nampak sekarang. Tapi berpandukan Euro JPY, sekiranya ini berlaku, so Euro US dollar tak terlalu lemah, tak jatuh daripada semasa. Ingat, kita ada incomplete sequence. So kalau ini Euro JPY naik, ini boleh berlaku. Kalau ini berlaku, anda boleh tunggu untuk euro US dollar untuk short daripada sini bagi mereka yang intraday. AUD US dollar sampai. Bagi mereka yang trade tadi, AUD US dollar dia sampai ni. AUD US dollar masuk kawasan equal leg. Itu masuk dalam zone dia. Not something yang saya gemar, tahu tak kenapa? Okey, 123.6 ni. Ni. Jadi ini adalah satu setup. Bagi mereka yang enter yang ni tadi, 50% ini anda letakkan BE. 50%. Ini yang kita cerita semalam kan, ingat tak? Kalau anda nak pilih, kalau saya pilih AUD US dollar. Ingat tak saya sebut benda tu semalam?
AUD US dollar instead of yang lain-lain. Saya akan pilih AUD US dollar sebab structure dia memang jelas. Structure ini 5 wave yang jelas. Yang lain-lain jelas. Cumanya ini lebih dia extended wave 3. Memang jelas lah dia sebagai 5 wave. Jadi 5 akan follow by 3. Faham? Unless kat sini buat higher high balik. Kita boleh je jadikan dia sebagai ABC kan. WXY boleh. Senang kan. Ini A, ini B, ini C. Nampak? Lepas tu kita katakan sini adalah W. X, Y. Itu tak elite wave ni senang, tak ada apa-apa. Saya lebih utamakan kepada market dynamic, ya. Jadi saya lukis lebih kepada market dynamic, ya. Okey. Jadi kalau ini breakout ke atas, ini jadi apa? Kenapa kita jadikan ini 3 wave? Wimon, kenapa kita jadikan dia 3 wave? Macam mana kita nak katakan ini jatuh lagi? Kita akan jadikan dia sebagai flat. A, B dan C, W, X dan Y, 1, 2, 3, 4 dan 5, lepas tu dia jatuh. Sebab itu kalau dia break atas ni tak ada apa-apa. Faham tak? Kalau anda masih menjangka US dollar kuat, anda tak akan katakan ini terus motif ke atas. Ya? Boleh? Kalau ini berlaku, saya akan tandakan dia macam tu. Sini adalah X. Sini sebagai A, ini B dan ini C. Nampak tak? 5 wave jangan percaya. 5 wave boleh jadi 3 wave. Saya cuma tandakan ini sebagai A, B dan C. Dah. Ini jadi 5 wave, lepas tu jatuh ke bawah. Semasa, kalau anda trade, anda dah masuk dekat sini. Kalau anda trade, anda entry kat sini. Itu saja kat sini. Yang satu ni. Faham? Sebab flat, anda tak akan tahu. Flat, bila dia jadi, baru anda tahu. Flat, anda tak akan tahu. Ini 5 wave. AU tu tak boleh turun, tak tahu. Telefon dengan low. Mana saya tahu? Yang saya tahu, dia sampai dekat area ni. Jadi kalau saya trade intraday, saya dah entry daripada sini. Rashidi, kalau saya trade intraday, saya entry dah dekat sini. Ni kawasan entry dia. Stop loss atas ni je. Faham? 10 pip atas ni, 10 pip atas ni. Bukan 1618. Sebab kalau 1618 itu dah atas ni. Jadi 50% daripada ni anda letak DE. Ya, 50%. 50% kat sini. 7552. Dia yang kita tahu dia masuk kawasan resistant. And then dia react. Kita expect at least 3 wave. Jadi kalau anda dah entry, anda cuma tunggu je lah. Kalau dia naik 5 wave, anda akan kena stop loss. Anda tak akan trade flat. Saya lebih tunggu dia yang besar ni. Tengok yang besar ni. Tengok ni. Ini adalah trend. Ini adalah 1, 2, 3. Sebab tu tak masuk AU. Tak tahu. Sebab EU tu dia tak perlu, ingat, kalau correction dia boleh truncated, Badrul. Correction boleh truncated. Selalunya dalam satu grup saya tak prefer. Dalam trading, saya akan ambil yang lebih agresif. Maksudnya saya akan masuk yang leading dahulu. Kalau dalam trading, sebabnya kalau dia terus pergi, kita kena buy-buy yang lain. Tapi kalau anda seorang yang lebih safe, anda tunggu kepada yang lagging. Macam EU, GU tadi. Kalau AU ni terus jatuh daripada semasa, EU tadi dah lengkap.
Sebab dia cukup 3 wave. Macam mana kita nak tahu benda tu, Badrul? Ni tip dia. Katalah AU ni sampai, EU ni tak buat higher high. Ni tak buat higher high. Dia buat macam ni. Dia sampai sini je. Dan tak cukup 3 wave. Faham tak? Kalau ini tak buat higher high, dan kita tak dapat lukis A, B dan C kat sini. Okey. Anda tak dapat lukis A, B dan C. Sebab sini adalah 3 wave. W, X, dia dapat kalau nak lukis setakat elite wave. Tapi yang nyata dia, kita tak dapat lukis. Kalau ini tak buat higher high, anda tak masuk AU tadi. Faham tak? Sebab ini buat higher high, kita boleh buat 3 wave. Jadi entry AU anda tadi, kalau dah masuk AU anda okey. Faham? Knowing bahawa kita tak ada incomplete sequence kat situ. Jadi sekiranya AU anda kena stop loss, anda akan masuk yang ini. 1, 2 dan 3. Entry EU untuk masih dengan long US dollar. Faham? Saya akan trade yang AU tadi. Saya tak masukkan sebab itu dah intraday. Kita dah letakkan dalam market outlook ni. Itulah intraday. Short term position. Okey, U-Chef pun trunket. Ini tak habis. Ini 3 wave. Ketara sebagai 3 wave. A, B dan C. Sebab itu kita letakkan W, X dan Y. Faham tak kali? Sini boleh lukis 5 wave. Kalau nak lukis 5 wave. Tapi kalau anda tengok yang kecil. W ni. Bagi tahu saya kat mana anda nak letak wave 3 anda. Tak ada tempat. Faham tak? Dia wave 3, wave 4 tak boleh masuk wave 1 kan. Tak ada tempat. Dia tak ada tempat. Ini A. 1, 2, 3. Ni boleh jadi 3. 1, 2, 3, 4, 5. A boleh. Ini B. Dalam internal dia 1, 2, 3, 4, 5. Itu je cara dia. Kita tak dapat lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Dia overlap. Nampak tak tip tu tadi, Badrul? Faham? Kalau EU tadi tak break out atas, GU tak break out atas, then AU anda itu tak cantik. Sebab itu kita tandakan dia 3 wave. Faham kali? Okey, U-Chef ni ini pun trunket. Jadi sekiranya kita ada AU tadi buat flat, anda boleh tunggu peluang untuk nak long U-Chef ni sekiranya ini pullback kawasan ni. Faham? Kalau ini pullback, AU tadi akan buat flat. Itu cara dia. Nampak macam mana dah? Slow-slow kan? Nampak macam mana anda nak lukis elite wave berpandukan dynamic. Anda datang dengan satu hala tuju dalam pasaran kepada US dollar, kepada JPY, kepada indeks. Unless anda nampak chef semua dia buat kerja sendiri, macam GBP waktu Brexit dahulu kan. Dia tak sama. Kalau jadi ada itu adalah kepada dynamic dia sendiri. Kalau itu berlaku, then saya akan keluarkan dia daripada kita punya kita punya overall assessment. Dia akan kepada unik dia sendiri. Kita akan lukis elite wave sahaja untuk dia. Nampak dah kan? Dengan praktis macam ni anda akan nampak. Kalau tak lukis chart anda tak nampak. Tapi bila kita nampak macam AU tadi kan, sebab ini buat ini buat lower low, dollar index buat lower low, sebab itu ini valid. Itu dia. Okey, sama juga. NZD pun sama, berada dalam kawasan equilibrium. Masuk dalam kawasan equilibrium, ngam-ngam sampai equilibrium dekat sini. Sama. Cumanya NZD ni tak ada lower low.
Itu saja. Sebab tu kita tak trade dia. Okay, tak kisahlah dia nak naik rate ke, tak naik rate ke, apa ke, saya tak peduli. Okey. Ni. Ini adalah untuk UCAT. UCAT ni kemungkinannya, ada kemungkinannya, kita dah habis B ni kat sini. Faham tak? There is a possibility untuk B ni habis kat sini. Ini adalah A, ini B, ini C. Faham? Sini B. Okey? Kalau AU tadi terus jatuh, buat lower low, masuk wave 3, saya akan tukar UCAT jadi macam ni. Ini wave 1, ini wave 2, dan kita naik ke atas. Ya? Apa pun sebelum ni anda tak trade dia. Ini sideway. Ya? Sebab itu anda kena tunggu daripada high lower low. Nampak trend baru trade. Waktu ni apa-apa pun boleh lukis kat sini. Macam-macam saya boleh lukis kat sini. WXY, ABC, dia buat apa pun macam-macam boleh buat. Naik, turun, semua boleh buat kat situ. Ya? Kalau anda katakan US dollar start kuat, anda takkan jangka ini buat ini. Faham tak? Anda tak jangka ini buat ini. Ini akan jadi A, B dan C ataupun W, X dan Y. Faham? Ini jadi wave 2. Ini 1. Ini 2. Lepas tu kita masuk wave 3 ke atas. Alih B kepada sini. Nampak? Sebelum ni anda tak enter dia. Ini sideway. Sebab tu jangan trade setiap lekuk. Apa saya lukis anda trade semua lekuk. Tak. Anda cuma trade yang ada blue box. Boleh? Yang ada blue box. Saya letakkan blue box. Kalau intraday saya tak dapat nak buat. Macam yang tadi tu, itu berlaku, itu tak sempat saya nak tengok. Saya tengok chart sekali pada siang, sekali pada waktu lepas kita punya sesi ni. Jadi kalau saya nak update dia 1 jam, ini 1 hour, saya tak dapat nak update dia tiap-tiap jam. Ini updated pagi tadi. So ini saya akan tukar selepas ni. Saya akan habiskan B kat sini. Kalau AUD terus jatuh. Kita tengok nantilah apa cerita dia. Ini boleh jadi 2 lagi. Ini A, ini B, ini C, lepas tu ini ke bawah. Boleh. Tapi market dynamic menunjukkan bahawa kita dah ada US dollar resume kekuatan dia. Boleh? Okey. Itu yang kalau siapa yang masuk AUD US dollar anda hold. Anda hold. GBP US dollar sama 3 wave. Ini trunket, ini tak sampai. Ini tak sampai A, B. Ini tak sampai. So masih ada kemungkinan, masih ada iaitu dia buat ini. Itu masih ada. 1, 2 dan 3. Masih ada. Apa-apa pun anda jangka 3 ni kan. Maksudnya untuk AUD US dollar yang sini, kalau dia nak naik pun, dia akan buat 3 kat sini. 1, 2 dan 3. Ya? Jadi sebab itu 50% ini, 50% wave C ni anda letak BE. Faham? Anda ambil separuh profit, alihkan stop loss anda atas ni. Bukannya letak dekat entry, letakkan atas ini, atas swing. Okey. Jadi satu position anda akan win, satu position anda loss sikit. Okey, ada soalan untuk dollar pair? Nampak beauty cantiknya bila kita pakai equal leg ni, bila anda dah nampak trend. Kan? Bila anda dah nampak trend, dia pergi selari je. Okey, ini saya tak masukkan dalam market outlook. Saya trade dia. AUD US dollar ni saya trade. Tapi saya tak masukkan dalam market outlook. Itu untuk trading saya sendiri, bukan dalam market, ni. Ini untuk intraday. Ni saya letakkan limit order tadi. Sebab RBA tak ada apa-apa.
Okey, dollar index nampak dia dah break B ni. So, higher ni adalah dia buat 3 wave yang lain. So, okey lah. Bagi siapa yang dah entry, maksudnya, anda dah boleh alih invalidation ni, belum. Kalau dia buat high 1 ni, anda akan alih invalidation kepada 2. Dah lepas kumu. Okey. Okey, itu adalah untuk dolar, euro JPY, Okey, tengok sebab apa kita jagakan euro JPY masih ada ni, sebab ini masih ada, kita tak jangka US dollar terlalu lemah. Anda nampak untuk saham tak jatuh tau. Saham is menunjukkan topping pattern. Dia tak jatuh. Kalau anda nampak EU jatuh, saham jatuh, then EJ akan jatuh. Akan jatuh dengan momentum. Tapi kalau anda nampak EU jatuh, saham tak jatuh, itu dolar punya kekuatan. Kalau UJ naik, then EJ akan lebih sideways. Kalau UJ lebih laju daripada EU punya kejatuhan, then EJ boleh naik. Faham tak? Hadir. Lambat. Otan dia kali. Faham? Sekali lagi saya letak macam ni. Ingat, instrumen seperti Euro JPY adalah EU darab dengan UJ. Anda ambil price 2 ni, anda akan dapat EJ sekarang. Santi, try tengok benda ni So, kalau anda dapati UJ ni naik, EU jatuh. Okey, sekarang ni kita akan tengok kepada momentum. Sekiranya UJ naik lebih laju daripada kejatuhan EU, itu adalah dolar positif. Faham? Dolar positif. EU ni jatuh sebab US dollar kuat. UJ ni naik sebab dolar kuat. Faham tak? Pada masa yang sama, kalau anda nampak indeks tak jatuh. Indeks sama ada indeks sideways ke bawah ataupun indeks adalah masih lagi ke atas. Dia bukan dalam wave 2 ataupun wave 4 yang besar ataupun some sort of wave 3 dalam substructure. Kalau itu berlaku, EJ ni boleh naik. Sebab itu jangan nak pergi risk off sangat, merah sikit-sikit anda pergi kata yen pair short. Tak. Itu bukan risk off. Itu cuma dolar, kekuatan dolar, tapi tidak spook the market. Faham tak? Sama ada orang tukar kepada cash, expectation untuk higher interest rate yang belum spook market. Hospital kosong, apa tu? Faham? Jadi, you can have EJ naik in this case, di mana UJ, momentum kenaikan UJ go up more than EU jatuh. Then EJ can still go up. Macam sekarang. Fifi, kalau nak tahu, saya tunjukkan benda ni tahun lepas. Betul tak, Fifi? Tahun lepas. Tak, tahun sebelumnya. Tapi tahun lepas lah yang kita tekankan bersama dengan first group. Fifi, Bang Syukur dan lain-lain. Masa ini the best time untuk anda belajar dinamik. Kenapa? Sebab all this extreme move berlaku pada COVID-19 punya masa ni. Dengan low liquidity, anda akan dapati market dia punya technical cantik because of low liquidity. High liquidity coming back dalam market. Selepas masa era low liquidity masa COVID-19, higher liquidity, orang start melabur masuk dalam market. Ini anda akan nampak dia punya ni cantik. Dia punya technical tu cantik.
UJ, kalau UJ accelerate. Kalau UJ naik kurang daripada EU jatuh lebih banyak, then EJ boleh jatuh. Jadi dekat sini maksudnya ini bukannya ini bukannya kekuatan US dollar. Itu adalah yen punya kekuatan. Dan kalau anda tengok pada masa yang sama, indeks akan jatuh. Masa itu barulah risk off. Faham tak? Faham tak all this equivalent, all this apa kaitan di antara yen dynamic, fixed dynamic, dollar dynamic? Anda faham this triangular punya ni, tiga set instrument ni. Ambil screenshot dia. Ini momentum. We are talking about momentum. Saya letakkan terus tu. Momentum. Itulah pengaruh momentum. Jadi macam mana kita nak tahu momentum ni semua? RSI tadi. Apa struktur yang dia sedang betulkan? Kalau di situlah anda memilih untuk fraktal mana. Macam mana anda tahu? EU tu jatuh lebih banyak sebab dia sedang membetulkan fraktal lebih besar. Faham tak? Triangular sentiment, tak triangular arbitration, ada itu arbitration lain. Anda tengok kepada itulah bahasa chart, itulah bahasa yang saya letakkan dalam chart. Saya tak terangkan benda ni, tapi saya tak nak masuk terlalu dalam dia sebab itu boleh pening. Kalau dia buat correction yang besar untuk 1 dan 2 macam ni yang besar, lepas tu ada nampak untuk EU ni, EU ni kepada yang lebih besar 2, 3 ni, 2 dan 3, tapi dalam ni ingat, dalam ni anda akan buat yang minute tu, yang ini saya pinjam kelas ni 1 dan 2. Kalau dia sama, ini buat wave 1. UJ ni kat sini pun buat wave 1. Anda tengok dia punya momentum. Anda tengok momentum dia. Okey, saya tutup Discord. Anda tengok momentum dia. Itulah benda-benda ni. Sebab itu tak semestinya saham jatuh itu adalah risk off. Tak. Anda kena dan boleh terus masuk yen pair untuk short. Tak. Anda kena tengok all this benda. Kalau saham jatuh, UJ naik, anda jangan cari pasal untuk nak short EJ. Faham? Anda jangan cari pasal untuk short EJ. Tapi kalau anda nampak EU jatuh lebih kuat daripada UJ punya kenaikan, better anda short EU daripada anda pergi short EJ. Sebab itu adalah apa? Itu positif dolar. Itu bukannya yen punya positif. Sebab UJ naik. Nampak tak? Macam mana anda nak pilih pair apa nak trade? Boleh? Jangan nak EJ saja, risk off EJ saja. Tak. Anda kena faham all this correlation. Okey, ambil screenshot dia. Saya ada grafik dia. Saya duk cari manalah saya save semua bot. Saya rasa dalam laptop lama tu, dia tak ada dalam Dropbox. Kalau tak, saya dah kongsikan lama benda ni. Fi, ada simpan tak Fi? Dia punya grafik. Saya dah buat grafik ni semua. Tapi kat mana entah. Kurang faham bab momentum. Tak apa. Yang ada tak yang saya share kat sini? Sebab itu saya sharekan benda ni kepada anda. Kalau anda dapati contohnya yang AU yang atas sekali ni, yang ini AU.
anda tengok AJ. AJ yang merah. Kalau sentimen hari ni, jadi AU lebih tinggi daripada AJ. Maksudnya AU adalah momentum lebih kuat daripada AJ. Jadi kalau itu berlaku, UJ ke bawah. Salin nota. Tapi grafik tu ada saya buat kan? Mana entah, saya tak tahu kat mana saya save. Dalam laptop lama, dia tak yang kena banjir tu. Faham? Satu anda ambil yang ni, anda alihkan line merah ni, satu saya letakkan line tu, permulaan untuk hari tu. Bagi mereka yang intraday, ini amat penting bagi mereka yang scalper, intraday. Ini amat penting kepada anda sebab anda akan cuba untuk test sentimen. Badrul, soalan kepada Imran tadi kan? Tu dia. Jadi anda letakkan macam ni. Jadi kalau dalam situasi ni, AU ni dah cross apa yang merah atas tu. Ni tak cross lagi. Okey, NU dengan AJ. Jadi dalam keadaan ni, anda pilih untuk short AJ dalam keadaan ni. Dalam keadaan ni, anda tengok AU dengan AJ. Jadi kalau AU kat atas, AU lebih kuat daripada AJ. Dalam keadaan ini. Untuk mereka yang short term trade 3 minit, 5 minit punya chart, ni. Bagi mereka tu yang saya sharekan benda ni. Kan ada dalam chart pack kan benda ni kan. Bagi mereka yang scalper, ini amat penting kepada anda tau. Anda nak tengok mana satu yang kuat, mana satu yang lemah. Setup dia sama. AU dengan AJ tak jauh setup dia. Itu caranya anda nak pilih. Aku nak trade AU ke AJ? Of course, AJ spread dia besar sikit. Okay, ambil ni ambil screenshot ini. Okay, kita sambung. US 500, EU. Okay, saya ada balik. So, setakat ini tak ada perubahan. Ini masih menunjukkan kekuatan US dollar. Ideal. Nampak chart tu tapi tak tahu cara nak guna. Itulah dia. Itulah dia. Itu momentum. Itu sebabnya saya tandakan dia macam tu. Okey. Untuk dollar pair, bagi mereka yang dah trade tadi, anda pegang position. Ingat kalau ini pergi ke atas lagi dan breakout, dan breakout high kat sini, then anda tunggu. Kalau saya intraday, of course intraday tak semua anda masuk, anda terus profit. Tak. Kalau ini kena stop loss, anda tunggu dekat euro US dollar dan GBP US dollar untuk nak masuk untuk short balik. Tapi anda tak trade AU, anda tak trade NU. Dua-dua ni dah sampai 100%. Anda trade U-Chef, euro US dollar dan GBP. Okey. Gold, silver ini this one is topping. Ini akan reverse tak lama lagi. Ini akan reverse. Dengan US, ini reverse bila dollar index ni masuk wave 3. Faham tak? Ini akan reverse bila dollar index ni buat 1, kalau dia buat 1, 2, dan ini start buat wave 3. Pada waktu ini, gold, silver akan habiskan this move. Kita masih melihat dia sebagai flat. Kita masih melihat dia sebagai flat. Kita masih melihat dia sebagai flat. Ini 5 wave. Anda tak dapat habiskan dia kat sini. Boleh tak dia habis kat sini? Boleh. Tapi peliklah rupa dia. Okey, sama dengan silver. Silver bagi mereka yang ni, kat sini nanti anda keluar separuh. Kalau anda tak nak loss, anda letakkan BE dekat tempat entry. Kan? Kalau anda macam saya letakkan dekat bawah low swing. Itu je. Okey.
Minyak tak ada can kita nak masuk. Minyak, I would rather wait. OPEC semalam postpone meeting dia. I would rather wait untuk ke bawah apabila saham buat satu correction yang besar. I don't want to enter yang sebelum ni kita terlepas yang kat sini, tak kena itu kan. Ingat tak minyak kita tunggu tak itu kan. Dia tak kena, dia terus pergi. So minyak dah lepas. Minyak ni dah bye-bye. Ya, anda tak enter dah kat sini. Kalau kita dah enter kalau kita dapat yang sebelum ni, kita dah letakkan ni. Kalau dia buat 3 wave kat sini hari tu, then kita dapat enter. Ni tak dapat. Okay. Copper sama seperti yang kita bincangkan semalam. Tunggu correction yang besar. Dolar punya kekuatan ini akan buat penurunan. Okay. Masa tu jangan beli copper. Beli saham company dia. Boleh? Santi faham? This one something that you keep as asset. Kalau boleh belilah share. Janganlah beli CFD dia. Okay? Itu adalah untuk copper. Euro AUD. This is still wave 4. Euro AUD. Tak tukar. Tak ada pertukaran. Ini masih lagi wave 4. Itulah Euro AUD. Euro GBP tak break lagi. So this one kita expect untuk dia start react ke atas. GBP AUD kat sini kita akan letakkan limit order nanti. Ini kita akan letak limit order nanti. Tunggu dia break A, tarik Fibo. Faham tak? Tunggu dia break ini, break out 1, 2, 3, kita akan letakkan entry kat sini. Itu adalah GBP AUD. Yeah. Don't think about trading in out. Think about keeping asset. That's the difference. My approach is different. Even kalau anda trade intraday, whatever you make, you go and buy asset. Whatever return from asset, that is your trading or portfolio income. So that kita ada satu hala tuju jelas. Kumpul harta. Faham tak? Jangan trade in out, duit senang, habis pun senang. Belanja kawan, apa semua. No. My approach is going for medium to long term. You trade because you want to buy instrument that is for long term. Asset that bagikan kita income. Try to approach it that way. Daripada anda setiap hari enter buy sell. Withdraw, untung atasi rugi. Tanya mana untung, hari tu dah belanja. Mana untung tu atas meja. Dia beli kasut mahal, letak atas meja je. Esok trade lagi, mana tahu untung, depo lagi. Itu je hujungnya. Tak ada ke mana. Trading dia tak ada hala tuju. So, nampak apa approach yang saya cuba bawa? Saya harap anda semua mula berfikir lebih kepada cara kaedah itu, kepada esok kita akan cerita hybrid portfolio. Okay? So, letakkan satu yang lebih longer term. Not minggu ni Jumaat kita nak withdraw. No. You withdraw pergi ke mana? Tak ada cikgu broker. Ada sebenarnya kali. Actually ada. There is someone yang sama dengan saya masa ikut kos tahun 2011 dahulu. Tapi dia bukan dengan broker retail. Dia dia mengajar dekat institution punya platform. Dia orang sediakan platform dan dia mengajar yang itu. Approach dia dengan saya sama. Cumanya anda boleh cari nama dia. Saya type kat sini. Saya type kat sini. Nama dia ni. Anda boleh cari dia. Okay.
Nampak kan Rosan? Bila ada yang macam ni, anda buka mata kan. Esok kita sambung topik tu. So, GBP AUD kita akan tunggu bawah ni. Ini ada dalam watchlist kita. Ini dalam watchlist kita. Tolonglah buat benda ni. Sampai bila anda nak keluar masuk kan. Broker tiap tahun dina nasib baik 2 tahun. Bukan nasib baik. 2 tahun ni kita COVID. Kalau tak kan, entah XM punya dina macam mana lah rupanya. Dah ramai depo. Faham? Okey, GBP AUD. Bagi mereka yang lebih agresif, cuma untuk mereka yang agresif, ini pun anda boleh buat. GBP NZD. Tapi saya tak recommendkan sebab ini nampak 3 wave. Ada seorang Singapura, okey. Yang itu saya tak tahu. Kat Singapura. Buat benda tu lah, buat benda tu. You know it's good for you. Anda tak pergi masuk keluar setiap hari apa nak enter kan. Anda trade ada tujuan, ada sebab dan anda cuma ikut sistem je masuk keluar and you look at performance system. Dia tak bagus. Make sure ada setiap trader yang bagus dia ada 3 teknik, 3 sistem yang dia pakai. Mana satu ekspektasi tinggi anda pakai dia. Itu je. You are only trading the system. You don't trade the market. You trade the system. Biar sistem tu baca market. Dia tak bagus. Sistem tu tak bagus. You are making mistake cuma kalau anda tak ikut sistem. Bukannya anda salah baca market. Sistem tu baca market. Dia tak betul. Tak betul lah dia. Dia tak bagus. Jangan pakai dia. You have another system yang anda tahu ekspektasi dia. Itu je. So kita tak ada faktor emosi. Tapi dia bagi dalam English, okey. Siapa nama dia? Pian. Okey, GBP AZD kalau anda lebih agresif, ada nak masuk ada nak maksudnya macam ni. Kalau anda nak masuk dua-dua ni, anda nak masuk GA and GN, kalau anda nak trade satu lot sebenarnya, anda pecahkan 0.5 0.5. Kalau itu maksud saya dengan agresif. Bukannya masuk lot besar. Faham? Sebab TP level dia jauh. Risk reward dia lain. Nama penuh Cik Sofian Razali. Okey, faham? So everything ada dalam ni. Chart pun updated. Saya akan update a bit of the lower time frame H1. Selepas kita punya sesi, jangan lupa bersama saya dan Imran serta Irina dalam webinar kita pada jam 7.30 sebentar lagi. So lain tak ada apa-apa, dalam ni semua updated. Tak ada apa-apa. Ada apa-apa soalan? Satu, Karen Fu. Bahasa Jawa. Karen Fu. Okey. Karen Fu. Nanti saya cuba cari satu Karen Fu. Interesting. Okey. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insya-Allah kita bersama pada sesi webinar nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Silakan. Okay, thank you Lina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Maaf, kita tak dapat tunjukkan kita punya webcam. Tak tahu kenapa dia tak keluar, dia punya button ni tak keluar. Kita punya plan nak tunjukkan kita punya webcam, tapi tak dapat. Jadi tak apa. Saya nampak banyak soalan mengenai stok, pencabutan bertuah dan lain-lain tu, itu akan dijawab. Info tu semua ada dekat Razlizam. Info tu semua ada dekat website. Anda baca dia punya syarat-syarat, 2 lot dagangan tu, apa instrumen yang didagangkan dan lain-lain. Jadi saya buat dulu untuk analisa pasaran, lain-lain nanti Irina dan juga Imran akan jawab. Okey, jadi perhatian semasa pasaran, semalam kita ada mesyuarat OPEC yang ditangguhkan, dan kita nampak pasaran sejak daripada Mac tahun lepas, kita nampak pemulihan secara besarnya pasaran selepas pandemik COVID-19. Jadi untuk analisa untuk yang malam ni, saya tak dapat nak bagi terlalu kecil sebabnya kita ada sesi harian. Anda boleh ikut sesi harian kita
setiap Isnin dengan Jumaat sehingga Jumaat, di mana saya kongsikan sekiranya ada setup dan sekiranya ada apa struktur yang kita sedang lihat, apa arah pasaran, apa yang sedang berlaku di pasaran. Jadi kita bincangkan kepada untuk dagangan. Jadi untuk yang malam ni saya ceritakan mengenai analisa secara general. Saya melihat kepada pergerakan pasaran dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Antaranya adalah kepada interplay di antara US dollar, Japanese yen dan juga pergerakan dekat indeks. Jadi apa yang kita sedang lihat sekarang ni, ini adalah chart untuk dollar index. Dollar dibandingkan value dia dengan basket of currency, di antaranya euro, Japanese yen, GBP dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat kepada time, ini adalah kepada tempoh masa. Jadi pergerakan untuk US dollar ni, kalau kita lihat dekat sini, paling lama sebelum ni dia bergerak dalam keadaan bullish adalah selama 8.8 tahun. Jadi 8.8 tahun tu dah berlaku, kalau kita ambil time dia, adalah sejak daripada tahun 2008 sehingga tahun 2017. Jadi kalau tanya saya, probability untuk current cycle untuk semasa, inilah untuk dolar, current cycle dia lebih kepada pergerakan pembetulan, pergerakan ke bawah, bearish cycle, berdasarkan kepada tempoh masa. Jadi kita sejak daripada peak pada tahun 2016, pada hujung 2016, kita dapati pergerakan US dollar sedang dalam fasa ke bawah. Dan kita tak ada peak kat sini. Kalau kita ambil high, low, lower, high, lower, low tu kita ada high, low, lower, high, tak ada lower, low lagi. Tapi berdasarkan satu prinsipal dalam elliott wave, inilah apa yang saya guna pakai dalam analisa, kita jangkakan pergerakan ini akan complete ke bawah. Jadi kalau kita lihat kepada chart yang lebih kecil, ini adalah untuk daily. Ini tadi ini kawasan ini tadi ini kawasan ini tadi. Ini yang kita sedang lihat sekarang. Okey. Jadi berdasarkan pergerakan semasa, kita ada yang seperti saya sebut tadi, Mac tahun 2020, US dollar sedang melakukan pembetulan kepada downward structure yang sedang berlaku dekat sini. Major trend dia, kalau kita lihat daripada 2016 tadi, kita ada pergerakan ke bawah. The idea is kalau kita ambil Fibonacci extension, pergerakan ini akan complete 100% dia pada sekitar kawasan ini. Of course tak ada benda yang bergerak straight line. Kita akan ada pergerakan dalam bentuk gelombang, dan di mana kita ada sekarang ni pergerakan yang ini sedang membetulkan struktur yang bermula daripada March. Kalau anda buka chart anda buka kebanyakan pair, sama ada indeks, komoditi dan lain-lain, anda akan dapati struktur itu bermula daripada Mac 2020. Tengok dekat daily ataupun H4, anda akan dapati struktur semasa adalah bermula dari Mac. Jadi apa signifikan dia? Tak lihat apa-apa, tak nampak okay? Tak nampak. Dengan suara pun handsome. Thank you Anil. Okey. Jadi apa yang kita nampak sekarang ni, jadi untuk medium term, saya melihat kepada pergerakan US dollar yang sedang, ini adalah untuk yang tadi tu, di mana kita menjangkakan ni lebih kecil ini kepada H4. Kita lihat dekat H4, dolar ni sedang melakukan pergerakan pembetulan kepada struktur daripada March tadi daripada March 2020. Struktur ini, kalau siapa yang familiar dengan elliott wave tu, anda mungkin familiar dengan benda ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita melihat pergerakan pembetulan ini So sekarang ni kita sedang lihat dan berada dekat sini. Ini kawasan kita. Nampak jelas Tian? Thank you. Okey, kalau tak nampak, anda kena log out, log in balik. Sebab yang lain-lain saya rasa nampak kan.
Okey, kita berada dekat kawasan sini. Ya. So, kalau tanya saya, pergerakan sekarang ni ke mana untuk US dollar? Untuk H1 dan H4, pergerakan dia ke atas. Ya. Untuk H1 dan H4, pergerakan dia adalah ke atas. Boleh entry ke tak, apa ke tak, ikut kita punya apa sesi harian Isnin sampai Jumaat kita kongsikan sekiranya ada set up dan lain. Bukan bertujuan untuk signal lah. Sebaliknya tujuan dia untuk anda memahami sistem dagangan. Anda ikut mana-mana sistem. Imran kongsi tadi, Abramis punya scanner, semua sistem bagus. Asalkan lengkap cara masuk, cara keluar, dia lengkap. Ya? Nasdaq ada high-high. Alhamdulillah. Okey, jadi kita berada dekat sini. Bagi siapa yang familiar dengan Elliott Wave, kita berada dekat sini ya. And kita menjangkakan bahawa pergerakan pembetulan US dollar ni sejak daripada berlaku pada pada Januari tahun ni akan melakukan 3 wave correction ke atas. Jadi 3 wave correction inilah. Itu yang kita sedang jangkakan ya. Okey. Dan antara yang anda boleh lihat adalah kepada penggunaan indikator. Di mana kalau kita lihat kepada RSI, ini dekat weekly tadi ya. Ini dekat weekly. Okey. Takut saya terconteng. Okey. Jadi structure semasa ni dia dah break out, nampak kan? Dia punya momentum tu, momentum dekat sini adalah lain. Itu maksudnya kita dah habis yang 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah tadi lah. Bagi siapa yang familiar dengan Elliott Wave ya. Jadi anda nampak momentum pergerakan dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi macam mana kita nak tahu dia habis? Dia melakukan 1, 2 dan 3 tu adalah anda tengok kepada momentum dia. Ini menunjukkan momentum yang lain macam. Itu yang kita lihat sekarang lah. So maksudnya kita jangkakan untuk short term dan kepada lebih kurang kepada H4 punya trend, kita sedang melihat korektif untuk US dollar ke atas. Jadi apa kesan dia? Kesannya, kalau kita lihat pergerakan yang sama, kalau anda lihat, interesting dekat chart, kalau anda lihat kepada S&P 500 dan lain-lain, ya, kita nampak tarikh yang sama, March. March tahun 2020 dan pergerakan ke atas ni tak habis lagi. Jadi kalau kita ambil Fibonacci extension, idea yang sama, momentum pecah, ini bermaksud itu tempatnya, ini dipanggil sebagai connector. Maksudnya itulah tempat untuk anda tarik Fibonacci extension anda. Tarik Fibo, sambungkan high dekat sini dan low kat sini. Anda dapati the idea is pergerakan ini akan berakhir sekurang-kurangnya sama jarak dengan pergerakan yang pertama ni. Itu Fibonacci extension 100% ya. Jadi dijangkakan sekurang-kurangnya. Dalam kita trading, trend semua orang boleh sembang pasal trend. Tapi nak tahu dia habis ke tak? The idea is kita dapati untuk trend ni tak habis. Berdasarkan ini kita dapati trend dia tak habis. Satu yang general dalam market, tapi tak semestinya berlaku setiap masa, apabila kita ada indeks yang sedang mengukuh, kita akan dapati yen adalah melemah. Okey. Kalau kita lihat pada contohnya yen pair, kita ambil mana-mana lah, AUD JPY contohnya, dan kita ambil kepada pergerakan yang sama. Nampak tarikh dia March 2020 dan kita tarik Fibo dia, nampak kenapa kita tarik kat 12 tadi ya, RSI dia, dan kawasan sini adalah connector. Okey, kalau kita tarik ke atas ini, atas ni pun tak sampai lagi. Jadi kita masih ada pergerakan pair yen, bukan hanya kepada AUD JPY ni, anda ambil mana-mana yen pair, most of yen pair menunjukkan yang sama. Kita ambil mana. Okey, ni adalah GBP JPY ya. GBP JPY structure dia lain sikit.
GBP JPY dia lain sikit disebabkan ada cerita Brexit dan tetapi apa yang kita nampak adalah kepada, saya panggil dia sebagai extension lebih daripada dia yang ini dah masuk dalam kawasan resistant. Yang ini dah masuk dalam kawasan resistant. Lain-lain dia, ini adalah untuk Euro JPY, benda yang sama. Kalau kita ambil daripada low kat sini, ini lain sikit. Ini tak kepada March. Ini adalah March dia. Dan dia melakukan satu low. Kita ambil 1 dan 2 ni. Ini pun tak sampai lagi. Kita ada few yen pair yang menunjukkan pergerakan ke atas tu tak sampai lagi. Jadi, in conclusion, apa yang kita dapat katakan, kita dapati untuk yen pair masih ke atas, menunjukkan yen tak kuat, sebab kalau yen kuat, pasaran saham, sebab dia adalah berkaitan dengan sentimen. Kalau yen kuat, biasanya berlaku dalam suasana negatif. Dalam semasa pelabur punya sentimen adalah negatif. Jadi kalau itu berlaku, pasaran saham biasanya adalah jatuh. Pasaran saham cuma jatuh kalau yen kuat. Kalau US dollar kuat, tak semestinya pasaran saham mengukuh. Jatuh. Sebaliknya, apa yang akan berlaku adalah apabila kita ada dolar yang kuat, kita akan dapati di pasaran saham, momentum dia akan lebih rendah. Kalau kita lihat dekat 4 hour ni, apa yang kita dah mula nampak adalah kepada, ini mungkin break. Kalau dia break, kita akan ada yang lebih tinggi. Tetapi pada semasa, kita jangkakan bahawa kat sini will do divergence. Pada waktu ni saya nak tengok ni habis ke tak. Kalau dia break out lagi, saya akan extend move ini ke atas. Tak, Azman, kita punya analisa hari-hari ada dekat ruang lanjutan lokal dekat website XM Malaysia. Ikut kita punya analisa harian. Bagi mereka yang ikut analisa harian, anda tahu kita sedang tunggu benda ni. Sekiranya kita ada momentum yang berterusan ke atas, kita katakan bahawa ini, bagi siapa yang tahu pasal Elliott wave, wave 3 adalah momentum yang tertinggi. Thank you. Jadi kita akan extendkan wave 3 ni ke atas. Apa yang saya buat adalah, kita akan lihat setiap chart ni, sama ada S&P 500, sama ada seperti gold, silver, minyak, copper, crosses dan lain-lain ni. Dan anda boleh dapat chart saya secara percuma. Ikut hari-hari. This is not recorded, Neil. It's not recorded. Okay. Jadi itu yang kita sedang perhatikan. So kalau apa yang sedang kita lihat dalam pasaran, I am expecting untuk index continue upward. I am expecting untuk US dollar still doing that correction daripada Mac tahun 2020, dan saya jangkakan untuk yen pair disebabkan oleh US dollar JPY masih ada room ke atas. Inilah untuk USD JPY. Satu lagi untuk USD JPY. Okay, kita masih ada pergerakan USD JPY yang masih ada room ke atas. Mana pergi chart daily tadi. Masih ada correction ke atas ini. The same idea. Sekejap. Ini pula dia. Okey. Ini adalah untuk USD JPY yang masih melengkapkan pergerakan ke atas ni, disebabkan bukannya kita tak nampak untuk indeks untuk dia pecut ke atas. Sebabnya kalau US dollar kuat, US dollar ni melambangkan harga. Melambang, kita ada Wall Street di mana kita ada equity market terbesar dunia, kita ada bond market terbesar dunia. US dollar
mahal, bagi kita sebagai trader, kalau kita sebut mahal, dia melepasi higher high, dia melepasi paras resistance. Dia kalau kita katakan murah, dia break support, dia menghampiri kawasan support, itu kita katakan murah. Jadi kalau kita ambil konsep FIBO, ini masih lagi dalam keadaan murah, di mana resistance dia adalah ke atas. Sebab itu saya katakan tadi, pada waktu ini, selagi anda tak short index, selagi anda untuk US dollar depending, kalau anda short term trader, there are opportunities untuk long dollar, tetapi bagi mereka yang swing trader, anda sedang menunggu untuk nak short dollar balik selepas dia melengkapkan pergerakan dia. Yen pair, I'm always looking untuk nak long pada semasa. Can we get the values of the indicator, Anita? You have to ask, ni kalau untuk Abrami tadi tanya dekat Imran ataupun dekat Irina nanti ya. Okey, yang lain-lain nanti soalan lain nanti dia orang akan jawab. Jadi itu yang kita nampak, itu gambaran besarnya di mana I am still expecting untuk pasaran saham mengukuh. Saya masih expect untuk US dollar pada short term ke medium term, maksudnya mungkin dalam tempoh sehingga 1 or 2 weeks US dollar masih lagi mengukuh. Ingat, pada bulan depan kita akan ada Jackson Hole Symposium, di mana pada waktu itu kita akan ada perjumpaan central bankers, and I am expecting central bankers akan cuba untuk streamline dia orang punya polisi supaya kita ada satu yang lebih global punya effort untuk membantu ekonomi. Pada minggu ini tumpuan adalah kepada, of course, kepada FOMC minute, di mana pelabur sedang nak lihat how serious, how keen are FOMC members, Federal Reserve untuk nak mengetatkan polisi dia, sama ada kepada langkah untuk menaikkan kadar faedah, Fed Fund Rate, ataupun kepada kaedah mengurangkan pembelian aset dia. Jadi itu adalah apa yang sedang ditunggu pada minggu ni. Saya cuma dapat sentuh secara generalnya kepada pasaran, ikut kita punya sesi-sesi harian Isnin sampai Jumaat, di mana kita ceritakan kalau ada set up, sekiranya ada set up untuk shorter term, sekiranya ada set up kepada contohnya macam DH1, kalau ada set up, kalau ada set up dekat dekat H4, itu yang kita bincangkan hari-hari ya. Ikut semuanya secara percuma dekat website XM, dekat ruang lanjutan lokal. Dan nanti tanya Irina macam mana nak masuk ruang lanjutan lokal tu, dan anda register untuk cabutan bertuah dan sebagainya ya. Okey, Badrul, kalau UJ finish correction with 2 jangkaan untuk US dollar positif dynamic kan? Yes. Soalan daripada Badrul saya forwardkan kepada anda. Ini contoh apa yang kita bincangkan. Ini adalah Badrul ni, dia selalu ikut kita punya sesi harian. Ni soalan ni. Jadi antaranya adalah kita melihat kepada correlation graph. UJ itu adalah salah satu daripada dollar pair. Dan untuk semasa di shorter term, UJ ni sedang melakukan correction. Sekiranya correction ni habis, then we are expecting untuk dolar lebih positif. Sebenarnya pair dolar yang lain dah move, but seperti yang kita bincangkan petang tadi kan, pair dolar yang lain kita ada seperti AUD US dollar, kita ada GBP US dollar, biarpun ini tak lengkap, but we are starting untuk melihat the downward move dah terjadi. Itu yang kita nampak. Okey, Aisyah, nanti Irina ataupun anda boleh tanya. Kalau soalan anda tak dijawab malam ni, anda boleh tanya dekat chat function dekat XM, boleh tanya. Sempat dijawab, so ada banyak soalan pada malam ni. Okey, saya tak ada apa-apa nak tambah. Mungkin kita lihat kepada gold.
Mungkin kita lihat kepada gold, kita lihat besar sikit ya. I am looking at pergerakan ini sebagai korektif dan gold masih ada lagi pergerakan ke bawah disebabkan oleh expectation untuk US dollar meneruskan pergerakan ke atas. Pergerakan semasa ni boleh habis kat sini. Ya. Boleh tak short gold? Kalau tanya saya, trend dia belum ada. Ingat, trend itu adalah satu pergerakan bersiri. Ya. Ini satu pergerakan. Ini satu pergerakan. Kalau nak short gold, mungkin bagi mereka yang shorter term, bila dia break kat sini, baru anda ada high, low, lower high, lower low, dah ada trend. Sekiranya ini belum lagi lengkap, maksudnya kita tak sampai 100% dan breakout ini berbentuk motif, maksudnya dia berbentuk 5 wave bagi ikut sesi-sesi harian saya akan ceritakan benda-benda ni ya. Dan dia melakukan pullback dalam 3 wave. Dia melakukan pullback selepas dia melakukan lower low. Oops. Selepas dia melakukan lower low, kenapa dia tak boleh ni? Sekejap ya. Okey, selepas dia melakukan lower low dan kita ada sebarang bentuk pullback, kita akan cari peluang untuk bagi mereka yang shorter term. Itu shorter term. Untuk secara gambaran besarnya, goal ni adalah ke atas. Goal ni adalah ke atas. Kita ada breakout daripada multi high dia sebelum ni. Kita ada untuk silver melakukan yang sama. Ni maksud saya. Ini adalah satu pergerakan ke atas di mana kita sedang melakukan correction. So, trend secara besarnya gold expectation untuk inflation, harga minyak anda nampak terus mengukuh. So, Bitcoin masih lagi menurun. Preservation of value. Gold tu sendiri boleh penyimpan nilai. And more pelabur are turning into gold instead of crypto disebabkan sentimen negatif kepada crypto, terutamanya kepada tindakan daripada China untuk semasa. So that's why anda nampak untuk gold, untuk silver, we still have value, but of course tak ada pergerakan yang terus naik macam tu. I'm expecting sama benda, 3 wave correction. This could be bigger. Ini masih lagi boleh buat yang lebih besar. 1, 2 dan 3. Depending kepada pergerakan US dollar. Sekiranya US dollar habis kawasan yang ini tadi, dia habis kat sini. Sekiranya US dollar lebih laju lagi, maksudnya correction yang lebih besar lagi, then gold akan buat yang lebih besar lagi. Okey, ikut analisa hari-hari kita buat benda ni, Isnin sampai Jumaat, ya, dan setiap hari, sesi saya sebelah petang, kita mula 1 sampai jam 9 malam. Kita buat benda ni hari-hari. Tanya soalan pada waktu sesi pada sebelah malam. Jadi tumpuan seperti saya katakan tadi, banyaknya dipengaruhi oleh pergerakan US dollar semasa di mana kita jangkakan untuk pasaran saham. Pasaran saham ni sejak daripada Mac tahun lepas, dia belum lagi melakukan correction yang besar. Ini maksud saya. Ini adalah dekat S&P 500 contohnya. Ya, pergerakan besar tadi maksud saya adalah satu yang ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 tu belum jadi. Yang ini belum ada. Belum berlaku. Tak ada benda yang naik terus macam tu. There will be a correction. So I am expecting that correction will occur bila ini berlaku. Bila yang ini sampai ke equilibrium. That's where I see this happen. Pada waktu ni lah baru gold tu naik. Okay. Pada waktu ini correcting. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya. Anda ada soalan, tanya. Saya serahkan balik sesi kita kepada Irina. Sekejap Saya serahkan balik sesi kita kepada Irina. Dan ikut sesi-sesi kita setiap hari Isnin sehingga Jumaat, di mana kita akan lihat lebih mendalam lagi untuk analisa-analisa seperti ini. Ada H4 supply, ya betul. Okey, kita break sekejap, kita kembali kepada Irina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.